أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالعالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan para pegawai Jabatan Kerja Raya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan kuliah zuhur kita pada tengah hari ini, marilah kita kenang kembali peristiwa semasa kita hari ini, khususnya peristiwa peperangan di Ukraine dalam tajuk 360 hari perang Ukraine. Dan hari ini telah sampailah setahun, hampir setahun. Peperangan bermula pada 24 Februari dan hari ini sudah hampir setahun. Marilah kita kenang apakah peristiwa ini dengan hubungannya dengan umat Islam seluruh dunia. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita mulakan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Qalu atajalu biha man yufsidu biha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqal azim. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu berkata kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maka para malaikat menjawab, apakah dikau akan menjadikan mereka yang akan melakukan kepasadan, kemusnahan di atas muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kami sedang bertasbih, kami sentiasa bertasbih dengan segala pujian kepada kau dan mentakdiskan, mensucikan dikau. Qala, Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Firasat malaikat ialah manusia yang bakal menjadi khalifah di atas muka bumi, bakal menumpahkan darah, melakukan kemusnahan. Dan firasat inilah benar-benar berlaku yang kita saksikan hari ini. Firasat para malaikat sangat tepat. Dan apa yang berlaku hari ini menggambarkan sebahagian daripada peristiwa ataupun kebimbangan para malaikat tentang manusia yang bakal diletakkan di atas muka bumi. Marilah kita lihat peristiwa yang berlaku pada tahun lepas, 24 Februari tahun 2022, apabila berlaku peperangan di Ukraine. Berita yang sampai di Malaysia ialah Rusia menyerang Ukraine. Kebenarannya terbalik sama sekali. Yang benarnya ialah Rusia terpaksa mempertahankan negaranya. Apabila kita lihat Ukraine adalah sebahagian daripada negara Rusia semasa dulu. Di bawah negara Soviet Union, Ukraine adalah sebahagian daripada kesatuan Soviet Union. Dengan kejahatan tentera barat, iaitu dipimpin oleh Amerika, maka kemusnahan yang dilakukan pada Soviet Union telah pecah pada tahun 1991. Maka Ukraine dibawa keluar daripada Rusia. Ukraine dibawa keluar daripada Soviet Union dan sekarang tibalah masanya Rusia mengambil kembali negaranya yang telah diputuskan oleh Amerika, US. Dalam konteks ini, Ukraine telah merdeka daripada Soviet Union. Terpisahlah Rusia daripada saudaranya Ukraine. Dan ketika memberikan kemerdekaan kepada Ukraine pada tahun 1994, perjanjian yang dilakukan di antara Rusia dengan Ukraine sebagai saudara kandung tidak boleh berpihak pada mana-mana kuasa tentera dunia. Lebih lagi, NATO tidak boleh sama sekali Ukraine bersama dengan NATO, sebab kemerdekaan ini diberi bersyarat. Kemerdekaan Ukraine diberikan oleh Rusia secara bersyarat. Tetapi syarat inilah yang dicerobohi oleh Ukraine. Ukraine mencerobohi syarat perjanjian dengan Rusia dan dia menerima NATO dan dia memohon untuk menjadi ahli NATO pada tahun lepas. Dan peperangan berlaku apabila kejahatan Ukraine yang telah membelot dalam perjanjian, tetapi berita di Malaysia tak pernah sebut perkara ini. Berita di Malaysia yang kita petik daripada CNN, lidah Yahudi, mengatakan bahawa Rusia menyerang Ukraine. Seluruh dunia mengambil berita ini. Sedangkan pembelotan Ukraine terhadap Rusia tidak pernah disebut. Mari kita kenang selepas tahun peperangan, apakah yang berlaku dan pembunuhan, kehilangan jiwa raga telah berlaku dengan banyaknya. Dan setahun telah berlaku,
Mari kita lihat sejarah latar belakang Ukraine. Ukraine begitu lama apabila Amerika mengeluarkan Ukraine daripada Rusia, maka segera diletakkan wakil mereka Yahudi. Dan wakil mereka Zelensky ini diangkat menjadi presiden dengan cara rasuah. CIA, Amerika, Yahudi berpadu tenaga memberi rasuah kepada seluruh rakyat Ukraine supaya memilih Yahudi ini sebagai presiden. Tanpa rasuah dia tidak mungkin dapat menjadi presiden Ukraine sebab penduduk Yahudi di Ukraine hanyalah 2%. Bagaimanakah wakil daripada 2% dapat menjadi presiden kepada masyarakat yang bukan Yahudi? Dan inilah peranan dimainkan oleh Yahudi sedunia dan juga Amerika dan Kesatuan Eropah yang mengangkat orang ini demi untuk menjadikan Ukraine sebagai transit negara Israel kedua. Palestin telah dijadikan Israel yang asas dan mereka ingin menjadikan Ukraine sebagai negara Israel kedua. Itu ialah masalah timbul di Ukraine. Akhirnya dengan rasuah yang sangat banyak, dan Ukraine dengan rasuah ini dianggap sebagai antara negara yang paling korup di dunia, melantik orang yang tidak ada kena-mengena dengan negara Ukraine menjadi presiden Ukraine. Dan presiden Ukraine ini dinasihati oleh Yahudi dunia. Yahudi dunia menjadi nasihat kepada presiden Ukraine. Dan sekarang apa yang berlaku di Ukraine ialah apa yang dirancang oleh Yahudi. Dan ini sangat dipahami oleh Rusia. Rusia memberi syarat amaran, jangan sekali-kali tentera asing masuk ke Ukraine sebab kemerdekaan Ukraine diberi gambar syarat bahawa Ukraine tidak boleh berpihak kepada negara barat, NATO ataupun Kesatuan Eropah. Tetapi sebaik saja mereka telah mengangkat Yahudi menjadi presiden mereka. Dalam konteks ini berkali-kali Rusia mengatakan jangan sekali-kali tentera asing masuk ke Ukraine sebab Ukraine adalah bangsa kami. Ukraine adalah saudara kami. Kami dengan Ukraine satu bangsa yang tidak boleh dipisahkan. Kami memberikan kemerdekaan pada Ukraine bersyarat. Tetapi permainan Amerika melalui Yahudi sedunia dan Zelensky minta untuk menjadi ahli NATO sengaja provokasi terhadap Rusia supaya Rusia menyerang Ukraine. Itulah yang dinanti-nantikan oleh Yahudi. Yahudi menantikan Rusia menyerang Ukraine dan mengisahkan kepada dunia Rusia adalah jahat. Itulah yang dimainkan oleh Yahudi Amerika. Sebagaimana mereka telah menyerang satu masa dulu, mereka menyerang Iraq. Mereka mengatakan bahawa Saddam Hussein menceroboh Kuwait, sedangkan Kuwait itu sebahagian daripada negara Iraq. Satu masa dulu Kuwait itulah pelabuhan Iraq yang telah dipisahkan daripada Iraq oleh orang yang sama, US dan Barat. Kemudian apabila Saddam Hussein ingin mengambil kembali Kuwait sebab Amerika akan menjadikan sebagai pusat tentera mereka, maka Amerika mengatakan Iraq akan menyerang Kuwait dan Iraq masuk Kuwait. Benar, sebab provokasi dilakukan oleh mereka dan akhirnya kita tahu apakah yang berlaku. Mereka menuduh bahawa Iraq menyerang Kuwait, sama seperti skrip yang berlaku di Ukraine. Sekarang apabila Putin, presiden Rusia ketika itu, tahun lepas memberikan satu garis merah kepada Amerika, jangan sekali-kali melepasi garis merah ini dan jangan sekali-kali membawa Ukraine ke dalam NATO sebab perjanjian kami dengan Ukraine ialah dimerdekakan dengan syarat tidak berpihak. Sekarang sengaja Amerika minta supaya Rusia menyerang Ukraine sebab senjata telah disiapkan dengan banyak di Amerika. Senjata telah banyak dibawa ke Poland sebagai ejen Amerika, dibawa banyak ke Israel. Senjata ini akan dijual dalam peperangan ini. Dan cukup malam mereka sengaja mencetuskan provokasi sebelum diserang Ukraine. Kata Putin, kami tidak akan serang saudara kami. Saudara Ukraine kami adalah satu darah kami. Yang kami akan serang Ukraine ialah kami menyerang New Nazism yang bertapak di Ukraine, yaitu Yahudi dan Amerika. Kami memberi 3 kali amaran kepada Amerika dan Kesatuan Eropah
termasuk Yahudi, keluar daripada Ukraine. Sebab mereka sudah berada dalam Ukraine. Sekiranya kamu tidak keluar daripada Ukraine, kami akan serang. Dan itulah yang dikehendaki oleh mereka, supaya Rusia menyerang Ukraine dan mengisytiharkan bahawa Rusia jahat. Sama seperti Iraq. Seluruh dunia mengatakan Iraq yang menyerang Kuwait, dan Malaysia juga bersetuju supaya Amerika menghancurkan Iraq. Iraq telah hancur. Saddam Hussein dihukum dan Iraq menjadi kucak-kacir hari ini. Apakah Iraq lebih baik ketika zaman Saddam Hussein atau sekarang? Dan kita lihat sekarang, tidak ada satu identiti Iraq yang boleh tunjukkan kecuali dialah ejen kepada Yahudi. Iraq di Erbil menjadi pusat tentera Yahudi sekarang. Tidak mungkin berlaku sekiranya Saddam Hussein berada. Dan ini sangat dipahami oleh Rusia. Dan Rusia mengatakan Ukraine bukan Ukraine sekarang. Ukraine adalah NATO, Amerika, Yahudi. Yang kami perang bukan orang Ukraine. Yang kami perang ialah NATO, Yahudi dan Kesatuan Eropah. Kita tanya China. Kita tanya China, apakah sebab peperangan terlepas? China mengatakan ini kejahatan NATO. Kalau NATO tidak mencerobohi Ukraine dengan tujuan untuk masuk ke Rusia, tidak mungkin berlaku peperangan ini. Dan harus disalahkan NATO. Kata China, ini suara China. China mengatakan bahawa Rusia terpaksa menentang sebab dia telah masuk NATO ke sepadan Rusia. Dan sebahagian daripada kawasan timur Ukraine telah dijadikan pengkalan bagi mereka yang menentang Rusia. Oleh sebab itu, menjadi hak, menjadi maruah kepada Rusia untuk pertahankan negaranya. Oleh sebab itu, peperangan di Ukraine berpunca daripada NATO, bukan oleh Rusia sama sekali. Orang Malaysia, mereka tidak membaca berita selain daripada CNN. Orang Malaysia tidak pernah membaca berita selain daripada TV3 mereka. Dan mereka ditipu hidup-hidup. Jarang orang Malaysia boleh berfikir dengan kebenaran. Itu sebab kita berdoa, warinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatlah kepada kami yang benar itu benar dan yang palsu itu palsu. Warinal batila batila. Sebab sekarang kita lihat yang benar itu palsu, yang palsu itu benar, dan cukup menyayat hati orang Malaysia telah tersalah dalam konteks memahami kebenaran. Kita tanya Iran, apakah sebab peperangan berlaku di Ukraine? Dia kata tanya mafia US. Jangan tanya kami, jangan tanya Rusia, tanya mafia. Mafia dunia sekarang adalah US, kata Iran. Ini suara yang tidak kita dengar di dunia. Dan peperangan di Ukraine tanggungjawab dilakukan kejahatan mafia dunia, kata Iran, bukan saya. Oleh sebab itu, jangan salahkan Rusia, salahkan US dan mafia, termasuklah Yahudi dunia dan Kesatuan Eropah. NATO itulah harus dipersalahkan. Tanpa mereka, peperangan tidak akan berlaku di Ukraine. Sebab Ukraine adalah saudara Rusia yang sangat disayangi. Mereka satu bangsa dengan Rusia. Ukraine dengan Rusia satu bangsa, bangsa Slav, bangsa yang sama. Seperti kita dengan Selatan Thailand. Kita tak mungkin serang Selatan Thailand. Sebab orang Melayu yang duduk di Selatan Thailand, yang bernama petani satu masa dulu, kita di Malaysia orang Melayu, kita tak mungkin serang petani, kecuali orang lain duduk di situ. Suasana itulah yang kita dapat bayangkan dengan Ukraine. Ukraine ialah satu darah yang sama dengan keluarga Rusia. Mereka sama-sama bangsa Slav, SLAV, Slav. Dalam konteks ini, apabila Rusia, kita reflect apa yang berlaku tahun lepas. Apabila Rusia mempertahankan negaranya dan menghalau tentera asing di Ukraine dalam satu serangan yang memeranjatkan, maka segera rupa-rupanya Amerika sudah mengarahkan seluruh anggota BBB supaya berada di New York untuk bersidang kalau-kalau Rusia menyerang Ukraine, dan mereka menjangkakan memang Rusia akan masuk Ukraine. Dan bila Rusia masuk ke Ukraine, 5 hari saja, 1, 2, 3, 4, 5 hari mereka bersidang di Bangsa Bersatu. Keputusan diambil, dunia akan menyekat ekonomi Rusia. Seluruh dunia berpadu. Rupa-rupanya mereka rancang lama sebelum peperangan berlaku. Tuan-tuan, 5 hari Rusia masuk ke Ukraine, Bangsa Bersatu sudah bersidang, sudah ada di Bangsa Bersatu, termasuk wakil Malaysia sudah ada di Bangsa Bersatu. Bayangkan,
Dan kita bandingkan dengan peristiwa Yahudi menzalimi Palestin. Sudah 75 tahun mereka menzalimi Palestin. Yahudi Israel menzalimi Palestin 70 tahun lebih. Bangsa bersatu tidak pernah bersidang untuk menahan ekonomi Yahudi. Tak pernah. Bandingkan apa yang berlaku di Rusia. Hanya 5 hari mereka bertindak, dan ini double standard yang jelas. Kalau kita dapat berfikir, kalau kita dapat melihat yang benar itu benar, yang palsu itu palsu. Tapi sayang, kebanyakan orang Malaysia melihat yang benar itu palsu, yang palsu itu benar, dan kita bertindak dalam arah yang salah. Tuan-tuan, sebagai balasan, Rusia sudah menjangkakan bahawa mereka akan disekat ekonomi. Tetapi mereka lupa bahawa Eropah bergantung kepada gas Rusia. Mereka lupa bahawa seluruh Eropah bergantung pada gas Rusia. Rusia kata, anda boikot ekonomi saya tutup pipe gas. Kamu akan mati. Finland, Sweden, negara-negara yang sedang kesejukan sekarang telah menjerit kesejukan. Itu pun Rusia tutup separuh gas, bukan seluruhnya. Kalau saya tutup habis, kamu semua mati, kata Rusia. Kalau saya tutup seluruh pipe gas saya, kamu mati. Termasuk England. Ini ialah pipe gas yang menjadi nadi kepada Eropah. Eropah, dunia, boikot Rusia. Rusia tutup pipe gas dan mereka menggelupur. Oleh sebab itu, benar-benar Rusia tutup gas ke Poland, Bulgaria. Bulgaria, Poland ialah dua negara ejen Yahudi. Mereka menggelupur. Bulgaria kata tak apa, asalkan Rusia bagi gas, kami sekarang lari daripada NATO, kami masuk Rusia. Satu negara telah berpatah kepada Bulgaria, sudah masuk bersama Rusia demi survival. Survivalnya, kalau tidak ada gas, mereka mati pada bulan Januari lepas. Sebab kesejukan yang sangat luar biasa. Dan snow yang melanda Eropah tahun ini sangat-sangat berat, menenggelamkan kota-kota tertentu. Dan kesejukan ini tidak dapat diatasi kecuali dengan elektrisiti yang sempurna. Sekarang bahan haba yang dapat di Eropah ialah daripada gas Rusia. Oleh sebab itu NATO berpecah belah, tidak dapat bersatu untuk mengalahkan Rusia di Ukraine, dan Rusia mengistilahkan mereka lah pemenang kepada peperangan di Ukraine. Berita ini tidak sampai ke negara kita. NATO divided over Ukraine sebab sebahagian negara Eropah menggelepar kerana ditutup gas oleh Rusia. Sebahagian besar negara Eropah bergantung kepada gas Rusia dan NATO membuat U-turn. Sebahagian negara NATO berpaling kepada Rusia, antaranya Jerman, Itali, Bulgaria sudah bersama dengan Rusia. Dan pada tahun ini NATO memanggil semua ahli mereka, membuat satu keputusan yang sangat drastik. Kali ini kita jangan malukan NATO, kita akan hancurkan Rusia tahun ini. Jerman harus kembali kepada NATO. Ya, kami NATO, kata Jerman. England, UK harus kembali kepada NATO dan perjuangkan NATO. Kita akan hancurkan Rusia tahun ini. Itu perancangan mereka selepas 1 tahun peperangan berlaku di Ukraine. Kejahatan US menyebabkan peperangan di Ukraine. Di Malaysia dikatakan Rusia menyerah Ukraine. Sampai hari ini televisyen kita mengulang perkara yang sama sebab dia mengambil berita CNN, lidah Yahudi utama. Tuan-tuan yang saya hormati, mari kita lihat satu sudut yang berbeza. Apakah punca peperangan di Ukraine? Ialah cita-cita New World Order yang ingin memerintah dunia. New World Order ialah Bani Konokok, Bani Yahudi yang dihalau oleh Rasulullah. Mereka sekarang berkumpul di Amerika. Mereka dihalau oleh Rasulullah dalam peperangan-peperangan. Bani Konokok dihalau oleh Rasulullah dalam peperangan. Mereka merancang untuk membunuh Rasulullah. Sekarang mereka membentuk jati diri mereka bernama New World Order, iaitu orang Bani Konokok yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Bani Khaybar yang dihalau oleh Rasulullah ke Madinah, daripada Madinah. Bani Nadir yang dihalau oleh Rasulullah daripada Madinah. Dan mereka sekarang berkumpul di Amerika. Selain daripada mereka berkumpul di Poland, di Bulgaria, di seluruh Eropah, mereka mempunyai kuasa di Amerika.
Setiap presiden Amerika telah dibeli oleh Yahudi. Dan presiden pertama George Washington Amerika telah diresuahkan oleh keluarga Rothschild. Keluarga Bani Konokok yang datang kepada Madinah dan bertapak di Amerika. Dan setiap presiden Amerika hidup di bawah jagaan Yahudi. Dan presiden Amerika tidak dapat bertindak kecuali mengikut kehendak Yahudi. Ada dua presiden Amerika yang enggan tunduk kepada Yahudi. Siapa? Presiden Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Dua-duanya ditembak oleh Yahudi. Inilah kita lihat bagaimanakah Amerika rupa-rupanya ditakluk oleh Yahudi. Orang Amerika ditakluk, dijajah oleh Yahudi sampai hari ini. Kita ingat Amerika negara yang diperintah oleh orang Amerika. Tidak, rupa-rupanya Yahudi yang menjajah mereka. Malaysia sekurang-kurangnya telah merdeka daripada British, tetapi Amerika masih terjajah oleh Yahudi. New World Order. Apakah perjuangan mereka? One World Leader. Pemimpin dunia harus Yahudi. One World Government. Government ini harus berpusat di Jerusalem. Dan One World Currency, US Dollar. Dan cukup melakukan One World Religion yang mereka ingin satukan Islam, Kristian dan Judaism. Sebab Eropah telah dilanda ataupun pemuda Eropah telah masuk Islam beramai-ramai. Mereka nak sekat Islam masuk ke Eropah. Cara mereka adalah mengadakan kesatuan antara Islam, Kristian dan Yahudi. Mereka tak akan lakukan sekiranya pemuda Eropah tidak masuk Islam beramai-ramai. Dan ketua mereka, tintai mereka ialah masih hidup sekarang. Daripada Bani Konokok, Madinah, namanya Henry Kissinger. Inilah antara pemikir New World Order. Dan dia menulis buku yang banyak. Dan tuan-tuan boleh baca bukunya. Henry Kissinger World Order, walaupun ditulis oleh orang lain, tetapi menggambarkan perjuangan dilakukan oleh penjajah dunia ini. Namanya Henry Kissinger. Hampir seluruh pemimpin dunia digerung oleh orang ini. Dan saya mendapat berita kebanyakan pemimpin di Asia Tenggara digerung oleh orang ini. Mari kita cari di Kamboja, di Vietnam, di Indonesia, bahkan negara kita sendiri. Kita cari siapakah yang ada hubungan dengan think tank daripada Bani Konokok yang sekarang mereka ubah nama New World Order. Asalnya namanya Zionis. Kemudian mereka sebut berbagai-bagai nama, tapi sekarang mereka settle dengan New World Order. Tuan-tuan baca apa yang ditulis oleh pemikiran Kissinger dan secara ringkas saya tahu apakah dilakukan oleh Henry Kissinger. Dia kata mula-mula sekali kita hancurkan Islam. Islam tidak layak hidup di atas muka bumi. Itu Henry Kissinger. Dan dia mengatakan 6 negara Islam harus kita hancurkan. Bermula tahun 60-an sebab dia menjadi menteri ataupun sesuatu Amerika ataupun menteri luar US pada tahun 60-an. Kita hancurkan 6 buah negara Islam supaya Islam tunduk kepada kita. Dan mereka menghancurkan Algeria, mereka menghancurkan Libya, mereka menghancurkan Syria, mereka menghancurkan Afghanistan, mereka menghancurkan Iraq. Lengkap pusingan pertama perancangan New World Order ialah hancurkan Islam. Tuan-tuan boleh baca buku ini. Dan dia sebut secara spesifik negara yang harus dihancurkan ialah Afghanistan. Dan dia sebagai pintu untuk kita masuk ke Rusia. Memang benar mereka berperang di Afghanistan dan mereka melumpuhkan Soviet Union. Akhirnya Soviet Union telah pecah disebabkan oleh US dan NATO dan Kesatuan Eropah. Apabila Islam telah hancur, daripada tahun 60-an sampai tahun 2000, Islam hancur. Tidak ada satu negara Islam yang dapat berdiri sendiri-sendiri. Kecuali mereka di belakanglah Yahudi ataupun US. Itu perancangan mereka. Perancangan pertama mereka sudah selesai. Tujuan kedua ialah hancurkan Rusia dan China. Tahun 2021 ialah tahun hancurkan China dan Rusia. Sekurang-kurangnya lemahkan mereka. Caranya kita masuk melalui Ukraine. Tuan-tuan boleh baca. Mula-mula apabila Afghanistan, Iraq, Syria telah hancur, kita masuk ke Ukraine dan kita jadikan Ukraine sebagai transit kita. Tujuannya kita hancurkan Islam di Rusia. Sebab Rusia sudah hampir menjadi negara Islam.
30 juta rakyat Rusia ialah Muslim. Lebih ramai daripada penduduk Islam di Malaysia. Sebelum mereka bangkit sebagai kuasa dunia Islam di Rusia, kita hancurkan mereka. Perancangan Henry Kissinger. Dan mereka rancang peperangan ini tahun 60-an. Bukan Rusia yang menyerang Ukraine, tetapi yang merancang peperangan Ukraine ialah Henry Kissinger. Tuan-tuan yang saya hormati, mereka menghancurkan Saddam Hussein, menuduh Saddam Hussein yang menyerang Kuwait, sedangkan Kuwait lah bumi Saddam Hussein, asalnya lah pelabuhan Iraq, yang dipecahkan oleh Barat. Apabila Saddam Hussein ingin ambil kembali negaranya, dikatakan dia menyerang Iraq. Dan tuan-tuan, perancangan mereka ialah tahun lepas. Tahun lepas China harus dihancurkan. Dilakukan oleh pemikir sama, Henry Kissinger namanya. Biden diberikan tugas hancurkan China tahun ini. Sedangkan Yahudi ada peranan yang penting hancurkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis harus dihancurkan tahun ini mengikut perancangan Donald Trump. Tetapi Donald Trump telah kalah. Dilantiknya Biden yang lembek, kata Yahudi. Biden lembek, kata dia. Sepatutnya Masjid Al-Aqsa telah hancur tahun ini. Yang dirancang oleh Trump untuk menghancurkan seluruh Palestin untuk diserahkan seresmi kepada Yahudi, tetapi Biden lembek, kata Yahudi. Sekarang kita bagi tugas Biden hancurkan China. Create peperangan di Taiwan. Taiwan itu asalnya bumi China. Sama seperti Ukraine bumi Rusia. Sama seperti Kuwait bumi Iraq. Mereka menggunakan skrip yang sama, tapi kita tak dapat melihat kebenaran itu. Tuan-tuan yang saya hormati, Rasulullah bersabda, la takmusah hatta yaksul haraj. Rasulullah mengatakan tidak akan berlaku kiamat sehinggalah banyak berlaku haraj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud haraj? Haraj ialah peperangan, pembunuhan. Rasulullah mengatakan al-haraj ialah al-qatlu, pembunuhan, itulah yang disebut Rasulullah. Dan kita menyaksikan apa yang berlaku sekarang ialah sebagaimana yang disebut oleh dalam hadis yang mulia ini. Sekarang masuk tahun 2023. Satu force baru sedang dibentuk. Sekarang Rusia memerlukan sokongan negara Islam untuk menghadapi masalah besar dunia, iaitu New World Order. Sekarang di antara partner yang pertama ialah Iran. Iran juga sedang menghadapi musuh mereka Israel. Walaupun mereka mengatakan perkara ini perlu kita panjang lagi perbincangan di antara hubungan antara Iran dan Israel, tapi sekurang-kurangnya dari segi zahirnya kelihatannya peperangan sedang dicetuskan di antara Iran dengan Israel. Dan peperangan di Ukraine juga disebabkan oleh Israel. Sekarang ada satu force baru, gabungan di antara Syiah dengan Rusia. Ini berikutan dengan serangan dilakukan oleh Israel ke atas Iran, dan Iran membalas serangan ke atas Israel, tetapi bukan di Israel tetapi di Iraq. Rupa-rupanya Iraq selepas jatuhnya Saddam Hussein telah menjadi negara Israel. Kita tak sedar Erbil itu tempat pusat strategi Yahudi. Sekarang Iraq dikuasai oleh Yahudi, kita tak tahu. Dan dia sudah hampir dengan sempadan Iran. Sekarang mereka cetuskan peperangan antara Yahudi dan Iran. Oleh sebab itu kita lihat Erbil ialah pusat ketenteraan Yahudi yang berpusat di tengah-tengah Asia ini untuk masuk ke negara Islam yang lain. Khususnya lah untuk melemahkan Iran. Iran tidak dapat dilemahkan dalam perancangan Kissinger yang pertama, dan 7 buah negara Islam lain telah lemah. Dan Iran harus dihancurkan secepat mungkin. Tugas diberikan pada Israel. Dan Israel telah serang Iran bermula tahun 2023. Kita lihat peperangan sedang dirancang di sana. Sebab NATO bersama US tersekat di Ukraine. Mereka terpaksa membentuk front peperangan baru. Dan mereka jadikan peperangan yang kedua ialah antara Iran dengan Israel. Dan peperangan ini akan meletus lebih dahsyat bila masa walauzubillah Iran mengatakan bahawa Israel telah attack kawasan senjatanya. Dan inilah sedang kita hadapi apabila menjelang tahun 2023. Ini adalah drone yang dibina oleh Iran. Sangat murah, $10,000 harga sebuah drone.
Dan drone ini sangat powerful. Drone yang tidak dapat didetek oleh Iron Dome Amerika, menakutkan. Namanya ialah kamikaze drones. Nama lain ialah Shahed 136. Yang katanya accuracy dia 100%. Tak pernah didetek oleh Iron Dome Amerika yang paling canggih dunia. Tak dapat didetek. Dikatakan drone yang kecil ini buatan Iran tidak dapat didetek oleh US. Dan kekalahan demi kekalahan di Ukraine disebabkan oleh drone ini. Mereka berundur sekejap daripada Ukraine. Bukan berundur, tapi mereka bertahan di Ukraine. Mereka bentuk perang baru, iaitu di Israel dengan Iran. Dan pada masa sama mereka mencetuskan peperangan di China. Sebab tahun ini ialah tahun untuk hancurkan China. Tuan-tuan, kita lihat ada permainan tiga buah negara ini, Iran, Israel dan US, yang dalam radar dunia hari ini. Siapakah menyokong Israel? Siapakah yang menyokong Iran? Rupa-rupanya orang Islam tidak bersama dengan Syiah Iran. Mereka bersama dengan US. Negara Amerika, Mesir dan sekitarnya, mereka telah mengadakan normalisasi dengan Israel. Maksudnya mereka telah termasuk dalam rangkaian US. Dan Iran hanya ada Iraq. Sebab Iraq memerlukan pembebasan daripada Israel. Maka cetusan pertama yang dicetuskan bermula pada tahun 2003, selepas 100 tahun, selepas 1 tahun bermula di peperangan ini, ialah dicetuskan kawasan ini untuk hancurkan Iran. Ada satu usaha yang dilakukan oleh Rusia. Iran dengan Saudi berperang begitu lama. Kata Rusia, mari kita berbaik. Sekarang kita menghadapi musuh yang lebih besar. Kamu Saudi ialah ejen Amerika. Kami tahu sejak dulu. Mesir juga ejen Amerika. Apakah untungnya kamu apabila berada di bawah New World Order yang kamu akan ditakluk oleh mereka? Mari kita berdamai. Ini ialah usaha terakhir Rusia. Sebab NATO sedang merancangkan satu serangan besar-besaran tahun ini. Dan mengikut Rusia, Putin mengatakan sekiranya Rusia kalah tahun ini, dunia akan kalah. Dunia akan ditakluk oleh New World Order. Semua negara, tidak ada kecuali, kata Rusia. Kekalahan Rusia bermaksud kekalahan dunia. Dan dia telah berunding dengan Saudi. Saudi telah cenderung kepada Rusia sekarang. Sedangkan mereka berbalah dengan Iran. Sekarang force ini harus disatukan. Usaha dilakukan oleh Putin untuk mendekatkan Iran dengan Saudi. Sekiranya ini dapat dilakukan, dia menggetarkan seluruh NATO. Dan selama ini mereka memecahkan di atas negara Islam supaya kekuatan Islam tidak kuat. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Satu lagi ialah force ekonomi G7 yang dipimpin oleh negara maju dunia, Amerika, Jerman, Perancis dan rangkaian mereka, yang setakat ini menguasai ekonomi dunia. Mereka 7 buah negara. Sekarang ada usaha untuk membentuk satu blok yang menentang G7. Apa dia? BRICS. BRICS dibentuk beberapa lepas sebab mereka sudah mengetahui force NATO dan US ialah bergantung pada G7. Dan mereka membentuk satu blok lain, blok ekonomi lain, namanya BRICS. Dan ini membentuk satu gabungan baru dipimpin oleh Rusia, China, India dan sekutu mereka. Dan inilah peperangan ekonomi, peperangan di medan peperangan telah berlama berlalu. Dan mereka merancang supaya peperangan ini berterusan, sebab senjata tak akan dijual sekiranya tidak ada peperangan. Mereka ingin prolong, mereka ingin melanjutkan peperangan ini. Dan peperangan di Ukraine boleh ditamatkan segera, tetapi mereka sengaja dibiarkan berlarutan. Permainan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan peperangan sebagai bisnes. Kita lihat di sini. Dan kita cuba bandingkan di antara dua kumpulan baru ini. Satu kumpulan BRICS, Malaysia sentiasa bersama mereka. Kita lihat kekuatan BRICS dengan G7. Dari segi populasi, BRICS mempunyai 3.2 bilion manusia penduduk. Berbanding dengan G7, mereka kaya tetapi hanya ada 7 bilion juta
Dari segi penduduk, force beli ataupun pasaran di BRICS jauh lebih besar. Dan dia menggusarkan G7 sebab dari segi ekonomi, BRICS telah mengambil alih sebahagian daripada peranan G7 selama ini. Inilah perkara-perkara sedang berlaku di dunia hari ini. Bila kita masuk pada 2023, perkara-perkara yang sangat menakutkan sedang berlaku. Mari kita ambil iktibar sebab apakah hubungan dengan kita. Sekarang masuknya tahun 2023. NATO sekarang sedang mengadakan usaha besar-besaran menjual senjata mereka. Senjata yang tersimpan selama ini dikeluarkan untuk dijual. Dan kita lihat siapakah yang menghantar kembali senjata ke Ukraine. Dan kita lihat NATO telah memberikan satu amaran bahawa weapons yang lebih berat akan dihantar ke Ukraine. Sedangkan mereka sedang menumpukan peperangan di antara Taiwan dengan China, Israel dengan Iran, satu lagi ialah Greece dengan Turki. Dan peperangan ini cukup menguntungkan mereka. Mereka akan menjual senjata kepada lawan dan kawan. Itulah permainan dilakukan oleh Yahudi sejak pada zaman Rasulullah lagi. Mereka akan menyediakan senjata kepada dua pihak dan akhirnya mereka akan menang. Either way, siapa yang menang, mereka yang mendapat untung. Itu permainan mereka. NATO dikuasai oleh mereka sepenuhnya hari ini. Dan UK sanggup bermati-matian. UK ialah NATO yang paling degil. Dan rupa-rupanya Perdana Menteri mereka baru ini seorang dia. Namanya Rishi Sunak. Dia lupa bahawa negaranya dijajah, dibunuh, dizolimi oleh British satu masa dulu. Dia lupa. Dalam peristiwa tahun 1900, 21 juta orang dia dibunuh oleh British. Dia lupa. Dia lupa. Namanya Rishi Sunak. Dan dia bertindak lebih British pada British. Dan sekarang dia ingin bermati-matian menentang Rusia. Tuan-tuan, dia lupa asal-usulnya. Di belakangnya Yahudi. Dia diterima oleh CIA. Dia bekerja dengan syarikat ekonomi Yahudi. Dia ada dua kerajaan, satu British, satu Amerika. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia gugurkan satu kerajaan dia sebab England tidak boleh dua kerajaan. Dia gugurkan kerajaan Amerika dia. Dia berpura-pura, tuan-tuan. Dan dialah yang sekarang ingin merancang untuk menghancurkan Islam. Tuan-tuan, orang yang dijajah British sekarang bertindak lebih pada British. Sekarang kita lihat Amerika yang membeli senjata Rusia begitu lama, yang mereka simpan dalam gudang mereka, sekarang dijual kembali untuk peperangan di Ukraine. Tengok, permainan peperangan ialah ekonomi. Dan US menghantar senjata-senjata yang terpendam, yang mereka ada banyak tapi tidak pernah dijual. Dan dijangkakan Ukraine akan bankrupt kalau dia menang, dia akan bankrupt sebab dia terpaksa membayar segala hutang yang diberikan oleh mereka. Dia akan bankrupt walaupun dia menang. Sebab senjata yang dipunggah ke Ukraine, kita ingat percuma. Tidak. Sama seperti Amerika menolong Saudi menyerang Yaman. Yaman, negara yang paling miskin, diserang oleh negara paling kaya bersama dengan tentera yang paling hebat dunia, Amerika. Dan ranak Yaman. Sekarang Saudi harus membayar balik senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan tersebut. Dan Saudi tidak mampu untuk membayar hutang Amerika dalam persenjataan. Rupa-rupanya kita ingat bagi percuma, rupa-rupanya dibayar. Dan Ukraine akan bankrupt sekiranya dia menang. Sebab senjata, longgokan senjata yang sangat banyak di Ukraine, dia harus membayar. Sama juga dengan kapal terbang kita jatuh. Semua negara datang mencarinya, semuanya kita kena bayar. Rupa-rupanya mereka cari percuma dan kena mereka bil pada kita. Itu permainan kapitalisme dunia. Ialah mereka sengaja untuk jatuhkan satu tempat dan mereka cari dan mereka bil pada kita. Permainan kapitalisme, liberalisme, pragmatisme menggunakan peristiwa dunia untuk kewangan mereka. Pentagon Amerika telah keluarkan segala senjata mereka. Mereka nak jual tapi tak ada peperangan. Peperangan ialah aset dari segi mereka. Itulah kita harus pahami. Dan Dome of the Rocks, Iron Dome, senjata canggih Amerika sedang dibawa ke Ukraine. Sekarang NATO benar-benar ingin mengalahkan Rusia. Ingin benar mengalahkan Rusia. Dan Rusia telah menyatakan, sekiranya kami kalah, dunia akan kalah.
Sekiranya kami kalah, dunia akan kalah. Wahai negara umat Islam, sekiranya kami kalah, kamu akan dijajah lebih dahsyat daripada New World Order. Dan Putin memberi amaran beberapa ketika lepas. Sekiranya kami kalah, kamu yang kalah. Kami benar kalah. Sebagaimana Saddam Hussein dibawa ke mahkamah dan digantung, dan saya juga menjangkakan saya digantung oleh mereka. Sekiranya Rusia kalah, kamu akan kalah. Tuan-tuan, sekarang NATO ingin memasukkan Finland bersama dengan Sweden ke dalam NATO. Tetapi Turki dan Hungary menjadi penghalang. Turki dan Hungary menjadi penghalang kepada untuk masukkan NATO. Supaya apa tujuan sebenar, tuan-tuan? Tujuan sebenarnya ialah untuk tentera yang tersekat di Ukraine, mereka pindahkan ke Sweden. Sebab Sweden bersepadan langsung dengan Rusia. Dan Sweden dan Finland ataupun Finland harus dimasukkan segera. Turki sudah mengetahui perkara ini. Sekiranya dibenarkan Sweden ataupun Finland masuk ke dalam NATO, maka tentera NATO akan masuk dengan banyaknya di Sweden. Dan Turki ada hubungan sulit dengan Rusia. Turki sekarang sedang diancam oleh NATO. Berita yang saya baca pagi tadi, NATO menasihatkan Turki keluar dari NATO sebab kamu bukan NATO lagi. Peristiwa yang berlaku sekarang menunjukkan Turki tidak setia dengan NATO, kata NATO. Dan kami nasihatkan kamu, sebelum kami keluarkan kamu sepaksaan, kamu keluar dari NATO. Sebab apa yang berlaku sekarang menunjukkan bahawa dunia terbelah dua blok. Satu blok biru, satu blok merah. Dan Rusia memberi amaran terakhir kepada Sweden dan Finland, sekiranya kamu memasuki NATO, maka akibatnya cukup berat. Inilah yang diberikan amaran oleh Rusia sebab sepadan Rusia akan dicerobohi melalui Sweden. Dalam konteks ini, tuan-tuan, NATO ada 30 negara. Dan Turki, Hungary menjadi penghalang kepada kemasukan NATO. Dan tindakan Turki terus dilakukan oleh Sweden. Bakaran Al-Quran ialah bukan perkara secara terpencil. Walaupun dilakukan oleh seorang individu, tetapi dia mewakili negara Sweden. Dia dibenarkan oleh kerajaannya, dibenarkan oleh polisnya, dan pembakar Al-Quran ini dilindungi oleh kerajaan Sweden. Yang membakar Al-Quran bukan individu tetapi Sweden. Sebab Sweden dinafikan untuk masuk NATO. Dan mereka adakan perbincangan, tetapi Turki kekal. Rupa-rupa dalam NATO mesti setiap anggota setuju untuk anggota lain masuk. Dan setiap negara ada kuasa veto masing-masing. Turki juga ada kuasa veto. Dia boleh menyekat mana-mana negara untuk masuk. Dan sekarang mereka syak bahawa Turki tidak bertindak bagi NATO. Al-Quran dibakar. Wakilnya adalah seorang LGBT. LGBT ini kahwin jantan dengan jantan. Pikirannya sudah hilang. Manusianya sudah menjadi haiwan. Dan dia membakar Al-Quran ini tidak ada apa-apa masalah. Dia dilindungi oleh polisnya, Kementerian Dalaman Negerinya, dan presidennya mengakui bahawa ini adalah wakil mereka. Sweden membenarkan wakil ini membakar Al-Quran. Dan mereka membakar di depan embassy Turki. Sebab sebagai tindak balas, Turki menghalang mereka masuk NATO. Mereka sangka mereka membakar untuk memburuhkan ataupun untuk bertindak kepada Turki. Tetapi mereka lupa bahawa Islam bangkit seluruh dunia. Mereka tersalah langkah. Mereka sedang menjualkan LGBT, tuan-tuan. Sweden, Denmark sudah menjadi negara haiwan. Jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Pemikiran mereka sudah hilang sama sekali. Dan mereka menghina Aswad tuhin al-Muslimin. Mereka sangka mereka menghina Turki sebab politik, tetapi mereka menghina Islam seluruhnya. Berita yang terakhir, Amerika menembak balon China. Apabila balon China masuk kawasan Amerika, ditembak. Tetapi sebelum ini berkali-kali balon Amerika masuk ke China. Inilah terakhir balon China masuk sebagai respon kepada berbanyak balon Amerika, US masuk ke Xinjiang, masuk ke China, dibiarkan oleh China. China kata kamu masuk, ambil gambar, balik mula.
Kami nak try, nak test, kami hantar ke US, ditembak. Ini sikap. Tapi apa yang mereka hantar ke China, mereka tak sebut dah apa. CNN tak melaporkan yang apabila belon China ditembak, mereka keluarkan besar-besaran berita. Kata berita dikeluarkan, China mengatakan belon kami tidak ada pengintip. Hanyalah belon, semata-mata belon. Kami nak test apa yang dilengkap oleh US, berkali-kali mereka hantar menceroboh kawasan kami biarkan. Kami hantar belon kosong, ditembak. Rupa-rupanya teknologi mereka tidak dapat detect apakah belon itu belon berteknologi atau belon dia kosong. Mereka tembak belon kosong. Tuan-tuan semati. Sekarang untuk merapatkan lagi peperangan dunia yang ketiga, China terpaksa berterus terang dan menghantar senjata ke Rusia. Sebab kekalahan Rusia, kekalahan China. Kekalahan Rusia, kekalahan umat Islam. Dan China sangat faham sekiranya Rusia telah kalah, maka NATO akan menguasai Rusia dan China akan hancur. Oleh sebab itu, perkara ini memberikan gabungan antara negara yang berperang. Dan China dengan Taiwan sedang dirancang peperangan. Taiwan ialah negara China asalnya. Jadi pecahkan dalam masa yang lapar apabila penguasaan barat ke atas timur telah berlaku dalam kurun 18 dan terpisahlah Taiwan daripada China. China dengan Taiwan bermusuhan seolah-olah mereka tidak satu saudara. Sedangkan Rusia dengan Ukraine mengatakan kami adalah syabun wahid, kami adalah satu bangsa yang sama. Kami tidak mungkin membunuh saudara kami. Putin mengatakan saya tidak mungkin membunuh rakyat Ukraine sebab Ukraine adalah satu bangsa dengan kami. Kami sama-sama bangsa Slav. Sebagaimana kita barangkali tidak sanggup untuk berperang dengan orang petani sebab kita satu bangsa yang sama. Dan tuan-tuan, China-Taiwan war dijangka tahun ini akan meletus. Kita harapkan tidak berlaku. Apakah yang akan berlaku pada Asia Tenggara apabila kapal-kapal perang akan melalui kawasan kita? Bagaimana pencemaran laut yang disebabkan oleh nuklear dan sebagainya? Sangat menakutkan. Kita berdoakan tidak berlaku. Dan kita jangan lupa dalam bulan Rajab ini kita kenal Masjid Al-Aqsa yang mempunyai hubungan dengan seluruh peperangan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tusiduna fil ardi marrataini wa ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqal azim. Dan kami telah tuliskan, kami telah pasti tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat yang pasti kamu, wahai Bani Israel, akan melakukan kemusnahan total 2 kali. Secara total, mereka akan melakukan kemusnahan total kabira yang sangat-sangat melampau. Dan ahli tafsir mengatakan mereka telah membunuh para anbiya satu masa dulu. Dan Allah mengatakan Raja Bukhnatsar, Raja kafir Babylon, hancurkan mereka. Mereka membina kembali Masjid Al-Aqsa dan dihancur kembali oleh Raja Rom, Raja Titus. Dan akhirnya Masjid Al-Aqsa dibiarkan. Mereka telah lari daripada Israel, daripada Palestin, dan umat Islam membina Masjid Al-Aqsa kembali. Mereka telah keluar daripada semenjak Arab begitu lama, dan tahun 1948 mereka kembali ke Palestin untuk mengambil alih yang mereka sebut bahawa negara itu negara mereka. Tuan-tuan semati, inilah kompleks Masjid Al-Aqsa. Setiap bulan Rajab kita memperingatinya dan setiap masa dikunjungi malam. Tahun ini saja sekurang-kurangnya 3 kali serangan ke atas Masjid Al-Aqsa. Sekurang-kurangnya 3 kali serangan yang mematikan. Berlaku pada tahun ini, kita lihat inilah kompleks ataupun kawasan Jerusalem. Di sebahagiannya terletak Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa satu bangunan tetapi berada dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Termasuklah beberapa monumen, termasuklah Dome of the Rocks, termasuklah Masjid Kiblat ataupun Masjid Al-Aqsa sendiri, dan Masjid Burak, dataran Marwan, tempat solat yang telah diceroboh oleh Yahudi pada akhir bulan 1 lepas. Dan inilah yang menimbulkan kekacauan. Mereka sengajakan mengambil tanah-tanah umat Islam di West Bank yang masih ada dan mereka jadikan rumah mereka. Mereka meruntuhkan rumah-rumah yang asal, rumah-rumah orang Palestin yang asal, dan mereka membina rumah mereka. Israel menghancurkan dan membunuh. Asalnya berita ini saya ambil dalam bulan Januari. Mereka mula merosakkan 2 rumah asalnya, kemudian diteruskan kepada rumah lain,
di Ramallah pada Januari juga mereka telah menghancurkan rumah-rumah umat Islam di West Bank. Tujuannya supaya Palestin diserahkan kembali kepada secepat mungkin kepada Israel, dan mereka akan jadikan ini sebagai pusat New World Order di Jerusalem. Umat Islam dibunuh sewenang-wenangnya. Mereka tidak bersenjata. Mereka hanya kalau ada batu sebiji di tangan, itu saja yang mereka ada. Dan dibunuh, dan kita menunjukkan jenazah syuhada ini diusung untuk sebagai simbol solidariti umat Islam di Palestin. Tuan-tuan, perjuangan dengan Palestin diteruskan. Setiap bulan Mei kita akan peringatkan tahun Hari Nakbah, iaitu perjuangan umat Islam dengan Yahudi yang mereka membunuh 750,000 umat Islam pada bulan Mei tahun 1948, dan kita isytiharkan sebagai Hari Nakbah. 750,000 ini terdiri pada yang mereka bunuh, dan sebahagiannya mereka halau keluar daripada bumi Palestin. Perjuangan diteruskan. Rumah Imam Masjid Al-Aqsa diruntuhkan. Imam Syekh Ikramah Sabri ini telah diruntuhkan pada bulan 3 Januari. Bila masuk bulan Januari, mereka mula mengganas. Tahun lepas mereka mula mengganas bulan Mac, bulan April, bulan Mei. Tahun ini mereka start daripada bulan Januari lagi. 1 Januari mereka telah mengganas. Itulah tuan-tuan, bagi kita kenang kembali Masjid Al-Aqsa kita. Dan mereka telah mengambil West Bank dan menjadikan tempat tinggal mereka dan menghalau penduduk asalnya. Mereka musnahkan rumah-rumah umat Islam di kawasan yang tersebut dengan jentelak mereka, menghancurkan rumah dan melakukan kezaliman yang tidak dapat kita bayangkan selain pembunuhan dilakukan. Dan mereka akhir sekali mereka masuk ke Jenin, membunuh 9 orang, dan atas berita ialah sebanyak 10 orang yang mereka bunuh. Oleh sebab itu, Palestin telah membawa kes ini ke Bangsa Bersatu. Palestin membawa kes ini berpuluh-puluh kali ke Bangsa Bersatu. Tak pernah dipertimbangkan untuk mengambil tindakan ke atas Israel, sebagaimana Bangsa Bersatu mengambil tindakan ke atas Rusia. Dalam masa 5 hari saja mereka bertindak untuk menyekat ekonomi Rusia, sebab kononnya Rusia menyerang Ukraine. Tetapi jelas Israel menyerang Palestin berkali-kali, berpuluh kali. Tak pernah dihirau oleh Bangsa Bersatu. Entah macam mana, bermula bulan Januari lepas, Bangsa Bersatu kata, ya, kalaulah kamu banyak kali sangat dah bawa kes ini ke mahkamah, kita akan pertimbangkan. Tujuan mereka adalah untuk persendakan Palestin. Pada masa yang sama, mereka melobi negara dunia supaya dalam undian akan datang, kita akan buat undian. Kata Bangsa Bersatu, Palestin dengan Yahudi kita akan adil. Kita akan undi siapakah menyokong Palestin, siapakah menyokong Yahudi atau Israel. Dan mereka telah melobi kepada seluruh dunia, termasuk negara Islam. Mereka yakin 100% mereka menang. Maksudnya mereka tidak akan diambil tindakan, sebab kononnya Palestinlah bumi orang Israel. Dan hari pengundian telah ditetapkan. Dan pengundian ini dibuat kerana usul yang diambil oleh Palestin supaya kita ingat kembali hari Nakbah kita yang jatuh pada Mei 15 hari bulan, di mana umat Islam dibunuh beramai-ramai. Dan akhirnya dibuat undian memeranjakkan Israel yang telah melobi seluruh dunia, termasuk negara kita, supaya menyokong Israel. Hari pengundian terbalik sama sekali. Hasilnya 87 negara menyokong Palestin, termasuk negara Eropah. Dan yang menyokong Yahudi hanyalah 26 negara. Sedangkan 60 negara mereka telah rasuah. 60 negara mereka sudah rasuah. Mereka yakin mereka menang. Yang berkecuali 53 negara. Rupa-rupanya yang terima wang rasuah Yahudi telah masuk dalam berkecuali. Mereka menerima rasuah Yahudi, tapi mereka bersama dengan pengecualian. Dan hasilnya Israel menang buat pertama kali. Menang dalam Bangsa Bersatu. Dan usulnya Israel akan dibawa ke Mahkamah Dunia ICJ di Hague. Dan tuan-tuan, dijangkakan bahawa Israel akan dibawa, tapi kita kena ingat Mahkamah Dunia mereka yang kuasai. Apakah mereka akan berikan keadilan kepada Israel? Berapa ramaikah, berapa jutakah umat Islam telah dibunuh? Rumah-rumah yang dihancurkan.
dan seluruh bumi Palestin telah diambil alih. Apakah mereka ingin memberikan keadilan kepada Palestin? Tak mungkin. Saya percaya tidak mungkin. Walau macam mana pun ini memberikan semangat perjuangan Palestin bahawa mereka didengari, suara mereka mula didengari. Negara yang bersama dengan Israel ini tuan-tuan boleh lihat, antaranya Israel, Australia, Kanada, Denmark, Jerman dan rakyat mereka. Dan negara yang bersama dengan Palestin ialah negara Islam, antaranya Azerbaijan, Bahrain dan lain-lain, termasuk negara Eropah. Yang menyebabkan Israel sangat marah ialah negara Eropah menyokong Palestin. Tadi terima wang ataupun rasuah yang dikatakan lobby mereka terhadap negara-negara yang berkenan, dan mereka yakin mereka menang. Tiba-tiba mereka kalah, dan rupa-rupanya Perdana Menteri yang dilantik pada 1 Januari lepas kembali kepada si penjahat ini, Netanyahu. Dia mengatakan keputusan bangsa bersatu ini memalukan bangsa Israel, yang harus diperkecilkan. Tidak boleh kita ambil kira tentang perkara ini. Sebab Israel lah Israel. Kami tidak dengar bangsa bersatu. Rupa-rupanya mereka tak akan dengar bangsa bersatu sekiranya tidak bersama mereka. Ini wakil mereka di bangsa bersatu segera berucap ketika semua memberikan tahniah pada Israel, kepada Palestin. Berita ini tak sampai ke Malaysia ke? Saya rasa tak sampai. Saya baca dalam bahasa Arab, kemudian saya terjemah dalam bahasa Inggeris. Dia kata, no international body can decide that the Jewish people so and so. Dunia tidak boleh memberikan mencadangkan apa-apa kepada Yahudi, sebab bumi kami, Palestin lah bumi kami. Kami berada di sana 3,000 tahun. Kami berada di sini sudah 3,000 tahun. Tuan-tuan, benarkah dakwah mereka? Benar, nabi-nabi, para anbiya, para Bani Israel Allah utuskan di sini, benar. Tetapi sebelum Bani Israel tinggal di sini, Bani Bani Kanaan ataupun kaum Kanaan, lebih awal, Kanaan ialah kaum daripada Nabi Nuh AS. Orang Palestin sekarang ialah daripada kaum Nabi Nuh, yang jauh mendahului orang Yahudi di sana. Memang benar Nabi Daud, Nabi Sulaiman bertapak di sini, benar. Tetapi selepas mereka datang, orang Kanaan sudah berada di situ. Kanaan memberikan ruang kepada Bani Israel untuk tinggal bersama. Mereka hidup dalam side by side. Tetapi sekarang mereka mengatakan bumi ini bumi moyang kami, dan perjuangan diteruskan. Palestin sudah tinggal 2 dot. Yang sebelah kiri ialah Gaza, yang sebelah kanan yang titik-titik itu West Bank. Yang semakin kecil, dan Gaza ini dikepung, tuan-tuan, yang hanya ada akses ke laut. Yang sebelah Mesir pun dia sekat, dan dia hanya sebesar kajang barangkali. Besar Gaza ini sebesar kajang, jadi kepung. Dan ini sudah nasib pada Palestin dan Masjid Al-Aqsa sendiri. Pada 3 Januari mereka menceroboh sekali lagi. Mereka masuk ke dataran Marwan. Marwan ialah kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh Yahudi, tapi mereka sengaja mengadakan provokasi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Dan Menteri Dalam Negeri mereka, Itamar bin Gawir ini telah masuk mengadakan provokasi ke dalam kawasan solat umat Islam. Sengaja dia ingin menjadikan provokasi supaya Israel membunuh ataupun menghalang mereka, dan dengan sebab ini untuk alasan mereka untuk menghancurkan orang Israel Palestin. Sengaja provokasi. Dan dunia Islam semuanya condemn peristiwa ini, tuan-tuan. Mari kita lihat satu lagi peristiwa yang terakhir, ialah nasib Turki sendiri. Tadi Turki terkiar-kiar dalam NATO. Sekarang kita reflect kepada sejarah Turki. Ketika Turki bernama Osmania, kawasannya melipati 3 buah benua, Afrika, Asia dan Eropah. Dan apabila dia kalah dalam Perang Dunia Pertama yang dipelopori oleh British, Amerika dan juga negara Eropah lain, dan kita kalah, Osmania kalah, seluruh negara Islam jatuh ke tangan penjajah, termasuk negara kita. Kalaulah Osmania tidak jatuh, insya-Allah negara kita tak jatuh kepada British. Tetapi apabila jatuh Osmania, negara kita dengan mudah jatuh pada British. Tuan-tuan, mereka mengadakan perjanjian Lausanne. Perjanjian ini memberikan perjanjian antara orang yang menang, kuasa Eropah, jadi dipimpin oleh British, Perancis dan seluruh
negara Eropah against Osmania. Osmania kalah. Sekarang nasib Osmania ditentukan oleh orang yang menang. Sekarang cadangan pertama, negara kamu akan dihapuskan seluruhnya. Tuan-tuan, cadangan pertama, seluruh negara kamu akan diserahkan kepada kami. Tidak ada lagi negara kamu. Yang bernama Osmania tidak ada lagi. Tetapi perbincangan yang panjang dilakukan. Sekurang-kurangnya berilah kami kawasan yang kecil. Akhirnya perjanjian Lausanne ini memberikan Ottomania kepada satu kawasan yang kecil ini, yang kita panggil Turki sekarang. Kita nampak besar tetapi sangat kecil berbanding dengan yang asal. Yang asal adalah meliputi sampai Balkan, tuan-tuan, sampai ke Afrika, sampai ke Hijaz. Inilah bumi Osmania yang asal. Tetapi oleh kerana dia kalah, dihapuskan seluruhnya. Tetapi dalam perjanjian terakhir, dalam perjanjian Lausanne, mereka bersimpati kepada Ottomania. Mereka masih memberikan satu kawasan yang kecil. Sebenarnya masih luas bagi kita, tetapi sebenarnya sangat kecil daripada asalnya. Perjanjian ini dipanggil perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Perjanjian ini valid untuk 1 tahun. Dan tahun ini tahun yang telah terbatal. Perjanjian telah obsolete. Dan Turki boleh membawa kembali. Sebab perjanjian ini menghapuskan seluruh wilayah Turki. Sekarang perjanjian telah berakhir. Sekarang apa yang Turki ingin tuntut kepada dunia dan kembali kepada Yahudi kembali. Apakah mereka akan berikan wilayah-wilayah yang asal kepada Turki? Tak mungkin. Dan mula-mula sekali Erdogan mengatakan bahawa kami apabila tamatnya perjanjian Lausanne ini, kami ingin mengambil pulau kami kembali. Tuan-tuan lihat, Turki yang diberi oleh tentara asal moden, Greece ini ialah asalnya Turki. Asalnya berdewa Turki, tetapi oleh kerana dia kalah, diberikan seluruh pulau kepada Greece, menghina Turki. Pulau yang duduk di tepi pantai Turki diserahkan pada Greece. Cara untuk menghina umat Islam yang kalah. Oleh kerana kita kalah, kita terima. Asalkan kita dapat negeri lagi, masih bernama Republic of Turkey. Kita masih ada lagi negeri untuk kita bertapak. Kalau tidak, mereka nak hapus semua dah. Okey. Sekarang perjanjian telah tamat. Turki kata mula-mula sekali kami ingin ambil pulau ini. Sebab pulau ini memang kami punya. Bahkan Greece ini kami punya. Macam kita lah dengan Singapura. Kita bergaduh dengan Batu Putih. Sedangkan Singapura itu kita punya asalnya. Sama seperti ini. Greece itu Osmania punya. Sedangkan sekarang pulau yang berada di depan Turki diserahkan oleh Greece kepada Greece pada tahun 1923. Menghina umat Islam. Sekarang kata Erdogan, kami nak mula-mula sekali, sebelum negara lain, sebelum kawasan lain, sebelum Iraq yang kami ambil, sebelum Jordan yang kami ambil, kami nak pulau dulu. Tetapi tidak mungkin dapat pulau. Kenapakah pulau ini sangat penting? Sebab tentera NATO sudah berada di situ. Greece, walaupun nama Greece, tetapi dia menjadi kawasan NATO yang bakal menghancurkan Turki. Inilah permainan mereka. Ini lihat balik tuan-tuan. Pulau-pulau yang asalnya di tepi pantai Turki diserah pada Greece semuanya. Sekarang mereka sedang membentuk satu peperangan baru selain pada antara Iran dengan Israel, Taiwan dengan China. Mereka ingin membentuk satu lagi peperangan, iaitu di Turki. Dan Turki tidak stabil, tuan-tuan. Sekali lagi sunat bangsa India, tuan-tuan, dia lupa diri. Dia dijajah oleh British satu masa dulu. Raja India dia bunuh 120 juta. Dan sekarang dia ingin menjadi lebih British daripada British. Dan dia ingin menghancurkan Turki. Dia telah bersumpah untuk membantu Cyprus. Cyprus pula terbagi dua. Sejarah umat Islam yang paling lama di sini, tuan-tuan. Dalam hadis Rasulullah ada menyebut pula Cyprus ini. Ada para sahabat yang pernah sampai di sini ketika zaman Rasulullah. Dan sudah bersumpah untuk menjadi pembela kepada NATO. Oleh sebab itu, Turki dengan Greece tidak aman sama sekali. Perpecahan peperangan akan berlaku bila masa Turki dalam NATO. Tetapi musuh dia bersama NATO. Dan hari ini saya dengar berita yang saya berikan tadi, NATO menasihatkan Turki keluar segera daripada NATO. Sebab kedudukan Turki dalam NATO tidak boleh dipercayai lagi.
Tuan-tuan yang hormati, lebih lagi apabila Turki merancang untuk membuat satu lagi terusan ke Laut Hitam. Rupa-rupanya Selat Bosporus ini yang duduk antara Turki bukan punyaan Turki sepenuhnya. Turki tidak menguasai sepenuhnya sebab dia kalah. Walaupun Turki ada hak atas Bosporus, tetapi orang lain lebih menentukan apakah yang harus dilakukan oleh Selat Bosporus. Seperti Selat Melaka lah. Selat kita, tapi orang lain yang tentukan. Sekarang Turki mencadangkan untuk bina satu terusan di luar sana dan menjadikan Istanbul sebagai pulau. Ini harus dilakukan sebab untuk masuk ke Laut Hitam dengan bebas. Sebab ini ditentukan oleh perjanjian Lausanne. Lebih lagi ditemui minyak yang banyak di Laut Hitam. Dan yang sudah ditemui, yang disiarkan resmi oleh Erdogan, mereka mempunyai 320 bilion kubik meters reserve yang ada, yang ditemui sekarang. Dan explore yang dilakukan oleh Al-Fatih, kapal Al-Fatih, telah mengenal pasti bahawa di Laut Hitam penuh dengan minyak yang banyak, belum terusik sama sekali. Kalau ini terjadi, Turki akan menjadi satu superpower dalam minyak petroleum akan datang. Dan apakah ini akan direstui oleh musuhnya? Tidak mungkin. Dan hari ini tuan-tuan, kita lihat, ini ialah gambar terusan yang bakal dibina menjadikan Istanbul sebagai pulau. Ada strategi yang tertentu, dan inilah mereka yang tahu, kita tak tahu apakah maksudnya. Sekarang menyebabkan Turki harus bergabung dengan Rusia. Walaupun Turki adalah NATO, oleh itu sebab NATO mengumumkan supaya Turki segera tunjukkan wajahnya sebenarnya. Jangan lagi berperang dalam NATO, keluar kamu segera. Dan gempa bumi melanda Turki sangat menyakiti. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tidak berlaku hari kiamat sehinggalah banyak perkara-perkara yang berlaku, antaranya ialah wataksur al-zalazil, gempa bumi yang banyak, dan dia menimpa Turki cukup dahsyat. Tektonik antara Syria dengan Anatolia telah bertembung, melebatkan satu jarak ke bawah 100 km. Satu jarak 100 km sangat menakutkan, tak pernah berlaku yang direkodkan. Sangat menakutkan. Berlaku berkali-kali, bukan sekali. Gempa ini bersiri, menghancurkan kawasan yang banyak dan mengorbankan puluhan ribu. Yang saya ambil berita awal ni 20,000, kemudian bertambah, dan mengakibatkan 10 wilayah yang musnah dalam satu peristiwa yang sangat besar. Walaupun Chile sebelum ini 10.3 skala Richter, tetapi tidak sehebat yang berlaku di Turki. Cukup menakutkan. Dan ada yang mengatakan ini adalah man-made earthquake, tetapi itulah satu pandangan semata-mata. Dan hari ini Ketua Agensi Space Turkish membuat satu pengumuman yang mengejutkan. Ini dilakukan oleh musuh kami. Dan dia mengatakan bahawa they create earthquake thanks to weapons in space. Dia Perli yang melakukan. Dan dia mengatakan seperti berikut. Dia kata gempa bumi ini disebabkan oleh daerah descent titanium allowed 10 meters sticks from space. Rupa-rupanya mereka pacakkan titanium ini 10 meter, pacakkan masuk 5 km ke dalam bumi, meletup. Bukan saya kata, dia kata. Presiden Space Turki membuat satu dakwaan yang menggeparkan hari ini, semalam sebenarnya. Dan dia kata kamu tak percaya. Ini man-made earthquake, bukan terjadi secara. Memang kawasan itu kawasannya prone dengan earthquake. Tetapi kawasan itu belum pernah pecah. Kawasan ini belum kawasan lain, tetapi dia pecah, menjunam ke bawah 100 km. Dan kenapa? Sebab Turki dengan Rusia sedang mengadakan satu pakatan baru. Sedangkan Turki NATO, Rusia musuh kepada NATO. Sekarang ada hubungan antara kerjasama antara Turki dengan Rusia. Barangkali ini sebab, barangkali bukan. Hari ini, pagi ini, Amerika menafikan bukan kami yang buat. Kalau dia menafi itu sudah bagus. Kalau dia menafi sudah bagus. Sebelum ini dia diam, dia tak pernah, dia silent, tak pernah sebut tentang high frequency error kajian ini. Hari ini dia menafikan kami tidak melakukan ini.
sebab di pinpoint oleh space dia, kami nampak jatuh ke bawah pancaran biru yang menjunam ke dalam bumi, tetapi kami punya slide tidak dapat detect. Inilah titanium yang sangat bahaya, yang menyebabkan kerusakan total di bawah bumi. Ini bukan saya kata ya, ini dikatakan oleh Presiden Aerospace Turki. Sebabnya mereka mengatakan bahawa Turki berada di ambang peperangan. Turki sudah menunjukkan arah ke arah Rusia. Dan sehari sebelum berlaku gempa bumi, seluruh embassy telah tutup. Seluruh embassy NATO tutup di Istanbul. Ini lagi membuatkan indikasi bahawa inilah man-made earthquake. Lebih banyak lagi diumumkan oleh Timbalan Presiden mereka bahawa negara yang mengatakan keganasan akan berlaku. Oleh sebab itu mereka tutup cepat-cepat embassy mereka balik ke negeri mereka masing-masing. Tutup semua embassy mereka sebelum berlakunya earthquake. Dan ini lebih kuat lagi dakwaan yang diberikan oleh Presiden ini. Wallahu a'lam, walau macam mana pun tuan-tuan, satu perkara yang cukup menakutkan, kita punya earth core kita, teras bumi kita, yang duduk pada lapisan yang ketujuh, yang berputar sama seperti bumi, dalam kelajuan yang berbeza. Minggu lepas telah berhenti pusingannya. Telah berhenti core kita, sudah berhenti. Dia bulat seperti bumi juga, tapi ada dalam cair. Dia bergerak dalam bentuk yang sama hala, tetapi laju yang berbeza. Dia semakin perlahan-perlahan dan stop minggu lepas. Dan saintis menjangkakan dia akan reverse ke belakang. Berita FFP News Agency mengatakan bumi kita mungkin apabila core dia sudah berhenti, dia akan slowing down. Dan satu masa apabila core ini reverse ke belakang, dia kata the other way around, bumi kita dijangka akan kembali ke satu arah yang berbeza dengan sekarang. Dan kalau sekarang matahari timbul daripada timur, barangkali dia akan timbul daripada barat. Dalam satu hadis saya tutupkan dengan hadis ini. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dibacakan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, la taqum sah hatta tarus syamsu min maghribiha. Tidak berlaku kiamat sehinggalah matahari terbit pada barat. Wa idza ra'aha an-nas, apabila manusia melihat peristiwa tersebut, amana man 'alaiha, seluruh manusia akan beriman. Wa zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Apabila hari tersebut mereka yang telah belum beriman dan beriman hari tersebut, iman mereka tidak akan diterima lagi. Kebaikan mereka sebuat selepas itu, mereka yang belum beriman dan buat kebaikan tidak akan diterima lagi. Pintu taubat tertutup dan dunia akan berakhir. Wallahu a'lam. Tetapi itulah sebagai satu perbincangan kita. Tahun 2023 ialah tahun penuh cabaran. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita selamat daripada angkara mereka dan musibah yang dituduh kepada kita. Dan saya sudah lagi minta maaf kalau terkasar, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Wassalamualaikum.